Dipersilakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. A'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mengurniakan hidayah dan taufik dan nikmat-nikmat yang lain, zahir dan batin. Mudah-mudahan segala nikmat-nikmat itu sentiasalah dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita semua. Sidang penonton yang dimuliakan, kuliah Masjid Abidin secara online pada malam ini ingin meneruskan lagi huraian terhadap kalam hikmat Asy-Syaikh Ahmad Ibn Atha'illah Al-Iskandari radhiyallahu anhu yang termuat di dalam karya beliau Al-Hikam. Dan kalam hikmat yang ingin dikupas pada malam ini ialah kalam hikmat yang ke-184. Iaitu kata-kata Syekh Ibn Atha', ilal masyiati yastanidu kullu syai'in wa laysat tastanidu hiya ila syai'in. Langsung kepada kehendak Allah, yakni terus kepada kehendak Allah, harus, yakni semestinya bersandar segala sesuatu. Yakni tidak boleh terjadi sesuatu apapun tanpa kehendak Allah. Sedang kehendak Allah tidak bersandar kepada sesuatu apapun. Jadi kalam hikmat Syekh Ibn Atha' yang ke-184 ini lebih cenderung kepada persoalan usuluddin. Cuma bentuk huraian yang akan dihuraikan nanti itu memang menjurus kepada tasawuf lah. Tapi pokok utama, perkara asas yang ingin dibahaskan dalam persoalan hikmat yang ke-184 ini adalah mengenai persoalan usuluddin, iaitu keyakinan terhadap kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sebagai seorang Muslim, sebagai seorang mukmin, percaya bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala bersifat dengan segala sifat-sifat kesempurnaan. Antaranya bersifat iradah, bersifat berkehendak, dengan erti Allah Ta'ala melakukan sesuatu itu dengan kehendak, dengan kemahuannya, bukan terpaksa. Dan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala ini tidak dipengaruhi oleh apapun. Tidak dicorakkan, ditetapkan ataupun terikat dengan sesuatu apapun. Semata-mata dengan kehendak Allah, dengan kemahuan dia. Dan tidak akan berlaku sesuatu perkara itu kecuali walaupun sesuatu perkara itu kecil, sama ada besar ke atau kecil ke, tidak akan berlaku sesuatu kejadian, tidak akan wujud sesuatu kewujudan kecuali dengan kehendaknya. Bahkan semua perkara tidak ada kecuali terikat dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kehendak yang iradah Allah Ta'ala ni tidak terikat dengan sesuatu apapun. Semata-mata dengan kehendaknya.
Itu yang perlu kita faham tentang iradah secara umum. Dan kefahaman seperti itu sudah memadai untuk orang yang nak tahu pada taraf fardhu ain, iaitu Allah Ta'ala bersifat dengan iradah. Apa arti iradah? Allah Ta'ala tu bersifat berkehendak dengan arti dia lakukan sesuatu itu dengan pilihan dia, dengan kemahuan dia, bukan dengan terpaksa, bukan digagahi dan seumpamanya. Dan semua perkara tertakluk, secara umumnya tertakluk dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan arti tidak akan berlaku suatu kejadian dan tidak akan wujud suatu kewujudan itu kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kefahaman seperti itu sudah memadai untuk melepaskan qada fardhu ain orang faham tentang masalah iradah ni dalam perkara ni. Baik. Cuma Syekh Ibn Atha dalam menjelaskan tentang perkara ni sebenarnya nak dikaitkan dengan apa yang telah dijelaskan sebelum itu. Iaitu berkait dengan masalah doa. Ini salah satu daripada asas yang dijadikan asas oleh Syekh Ibn Atha untuk menyatakan apa yang beliau telah nyatakan pada kalam-kalam hikmat sebelum ini, iaitu berkait dengan doa. Bahawa doa kita ni, doa seseorang mukmin ini, dasarnya itu ubudiyah, melaksanakan perintah Allah. Bukan, jangan sampai ada kecenderungan hati kita bahawa doa kita ini seolah-olah menentukan kejadian. Kalau kita meletakkan itu sebagai suatu keyakinan, rosak akidah kita. Yang berlaku sekarang bagi orang yang mengaji, yang faham perkara ini mungkin tak gitu. Tapi pautan hati dia tu, gerak hati dia tu kadang cenderung ke situ. Cenderung seolahnya doa dia lah yang cenderung kuat pautan hati dia tu dalam mengaitkan doa dia tu dengan kejadian. Itu Syekh Ibn Atha nak betul kita ni supaya apa? Supaya kita jadikan doa kita itu sebagai melaksanakan perintah Allah. Jadi kalau kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai satu bentuk ibadah, sebagai satu bentuk perintah yang diperintahkan kepada kita, kita buat semua itu atas dasar itu, itulah yang dikatakan ubudiyah. Jadi ubudiyah dengan arti kita berdoa kepada Allah Taala pertama sekali atas dasar itu diperintahkan oleh Allah. Yang kedua, atas dasar itulah kita melaksanakan hak-hak rububiyah, hak-hak ketuhanan Allah. Allah tu adalah Tuhan, kita ni hamba, memang hambalah layak untuk berdoa, bermohon, berharap kepada Tuhannya. Jadi kita laksanakan itu atas dasar tu. Jadi melaksanakan doa atas dasar ini, atas prinsip ini, itulah yang dinamakan ubudiyah. Cuma perkara ini kalau kita tidak cermat, tidak amati sikit, ada kemungkinan dia akan membawa kita kepada suatu bentuk yang bersifat zon lah. Kalau menjadi satu keyakinan, tadilah macam saya kata, dia akan merosakkan akidah kita. Bila kita meyakini bahawa doa kita lah penentu kepada suatu kejadian tu, seolahnya sudah bukan kehendak Allah Ta'ala lagi dalam menentukan kejadian tu. Doa kita lah yang menentukan. Itu rosak akidah. Sekarang mungkin tidak ke situ bagi orang yang belajar benda ni. Tapi dari segi zuhd, dari segi waham hati tu kadang-kadang dia timbul. Kuat hati kita ni cenderung kepada mengaitkan doa kita ni dengan ketakdir tu. Itulah yang tasawuf Syekh Ibn Atha ni nak betul balik. Supaya landasan doa kita ni atas landasan yang luruh, atas landasan ubudiyah. Bagi orang yang baru belajar agama Islam, tak apalah. Dia tak berapa clear lagi dalam perkara ini. Tapi orang yang sudah mempelajari usuluddin, belajar tasawuf sikit, dia perlu memahami perkara ini sedikit demi sedikit. Supaya apa? Supaya perjalanan penghayatan agama dia tu lebih kukuh, lebih luruh perjalanan dia tu. Jadi Syekh Ibn Atha menyatakan di sini bahawa kehendak Allah Ta'ala itulah yang merupakan tempat bersandarnya segala makhluk ni. Yang ni dengan erti segala hal yang berkaitan dengan makhluk ini adalah berpaut kepada kehendak Allah. Sedangkan kehendak Allah Ta'ala itu sendiri tidak berpaut, tidak bergantung, tidak terpengaruh, tidak terikat dengan sesuatu apapun. Itu dasar akidah kita. Jadi kalau begitu, berarti segala kejadian yang berlaku itu semata-mata kehendak dia. Lalu macam mana kita nak kaitkan doa kita sebagai penentu kepada kejadian tu? Itulah yang Syekh Ibn Atha nak khabar kita, nak clearkan kita supaya jelas nampak perkara ni. Tapi kalau kita tidak bahas secara yang jelas ini, mungkin timbullah kecelaruan tadi tu yang berupa waham, zuk perasaan, kecenderungan hati tadi tu. Yang menyebabkan kefahaman yang mungkin agak keliru sikit.
Jadi Syekh Ibn Atta nak betul balik kita dalam perkara ni. Baik, firman Allah Ta'ala, وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ. Surah An-Nur ayat 40. Artinya, dan sesiapa yang tidak diberi nur oleh Allah, maka ia tidak mempunyai nur. Yani orang yang Allah Ta'ala tidak beri hidayat ke dia, maka tak ada lah hidayat dia. Jadi dapat hidayat itu adalah kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Semata-mata kehendak Allah. Sesiapa yang Allah Ta'ala tidak menetapkan baginya dapat hidayat, tak akan dapatlah hidayat. Cuma itu masalah hakikat yang diberitahu kepada kita. Kita tahu hakikat sebenarnya bahawa hidayat ni semata-mata kurnia Allah kepada sesiapa yang dikehendaki. Tapi siapa yang akan dapat, itu tak tahu. Perkara itu kita tak tahu. Cuma kita diberitahu hakikat di sebalik semua ni. Di sebalik hidayah. Sama ada kekufuran ke, hidayah ke, hakikat sebenar di sebalik semua ni, pilihan Allah, kurnia Allah. Kita disuruh tahu benda tu. Dan diberitahu dalam Al-Quran, diberitahu dalam hadis. Kita disuruh pegang. Cuma persoalan itu, jadi memahami perkara aspek tadi tu, bahawa Allah Ta'ala lah yang memberi hidayah, dan seseorang yang dapat hidayah itu adalah pilihan Allah, itu bahagian hakikat yang perlu kita yakin. Kita ni pula, bahagian syariah ni, bila kita faham, pegang keyakinan tadi tu, maka kita kena carilah jalan-jalan yang menjadi sebab kepada hidayah pada makam syariahnya. Allah Ta'ala beritahu dalam Al-Quran, korinah-korinah tu. Orang yang buat begini, dia dekat kepada hidayah. Orang yang melakukan ini, maka Allah Ta'ala akan hidayatkan dia. Itu sebab-sebab dia. Kita carilah sebab-sebab tadi tu. Sebagai tuntutan makam syariat. Inilah yang dikatakan gabungan antara syariat dan hakikat. Syariat ni cari jalan supaya dapat hidayat. Sedangkan hidayat itu sendiri dalam keyakinan sebenarnya, dalam keyakinan hakikatnya, ketentuan dia, kita tak tahu siapa dia akan diberi. Jadi kita kena gabung dua ni. Kena ada keyakinan tu dan kena ada usaha syariat ni. Inilah perjalanan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Inilah perjalanan tasawuf sunninya. Yudillu man yasha wa yahdi man yasha. Dalam ayat 93 surah An-Nahl, Allah Ta'ala berfirman, yudillu man yasha wa yahdi man yasha. Artinya Allah menyesatkan sesiapa yang dikehendaki dan memberi hidayah atau petunjuk sesiapa yang dikehendaki. Jadi perkhabaran-perkhabaran seperti ini, itulah yang dikatakan sebagai hakikat. Bahawa hidayah, kesesatan itu adalah kurnia Allah, ketetapan Allah. Diberitahu kepada kita. Dan kita tahu siapa yang akan yang ditetapkan begitu begini. Tak tahu. Sebab apa? Sebab di bahagian hakikat. Cuma diberitahu adanya ketetapan tu. Ketetapan Allah Ta'ala memberi hidayah dan menyesatkan sesiapa yang dikehendaki. Diberitahu benda tu. Dan kita hendaklah tahu dan pegang perkara ni. Kena yakin perkara ni. Cuma bahagian kita tak adalah. Kita kena belajar, kena tengok pedoman-pedoman yang diberitahu dalam Al-Quran, diberitahu dalam hadis, sebab-sebab hidayat tu apa, sebab-sebab kesesatan tu apa. Kena usahalah bahagian tu, itu bahagian syariat kita. Dan sekadar usaha kita itulah kita dinilai oleh Allah. Dan Allah Ta'ala ni kita kena ingat sekali lagi, dia maha adil. Dia maha adil, itu satu keyakinan yang perlu kita yakin. Cuma aspek-aspek keadilan Allah Ta'ala inilah yang kadang-kadang tak sampai dalam pemikiran kita. Sebab itu kita tidak disuruh tanya apa yang Allah Ta'ala tetapkan. Itu bahagian rahsia dia. Bahagian hakikat, bahagian rahsia dia. Cuma kita diberitahu, disuruh percaya. Tapi apa rahsia di sebalik semua itu, kita dilarang campur tangan situ. Sebab itu di dalam hadis disebut, "Idza zukiral qadaru fa'amsiku." Apabila disebut, dibicarakan tentang takdir ni, tentang qada qadar ni, maka imsak, diam, tahan, jangan bercakap. Apakah hadis ini bermaksud kita dilarang bercakap sama sekali berkaitan dengan qada dan qadar ni? Tidak. Ada aspek-aspek tertentu yang kita ni disuruh, bahkan wajib mempelajarinya. Cuma ada beberapa aspek yang tertentu yang kita dilarang. Kita kena faham macam tu. Kalau kita faham hadis tadi tu, fa'amsiku tu, semua perkara dari bercakap masalah takdir itu, berat kita. Macam mana kita nak beriman kepada takdir, sedangkan itu salah satu di antara rukun-rukun iman. Antu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Engkau beriman, kau percaya pada takdir Allah, baik ke buruk ke. Terang-terang ke batu, baik, buruk, dua-dua tu masuk belaka tu.
Jelas. Itu takdir Allah. Diberitahu. Dan apa yang diberitahu itu yang kita namakan sebagai hakikat. Bahawa di sebalik kejadian ni, segala apa yang berlaku ni, di sebalik semua ni ada ketetapan Tuhan tu. Itu bahagian hakikat. Bahagian yang kita diberitahu. Kita diberitahu tentang hakikat tu. Kita kena percaya dan pegang benda tu. Jadi kalau kita memahami hadis tadi dengan erti tahang, yakni tidak membincang langsung tentang qada ni, takdir ni, itu kefahaman yang salah. Sebab ada bahagian yang wajib kita tahu tentang takdir ini kerana dia salah satu di antara rukun iman. Tahu tentang dalil dia, tentang maksud dia, qada ni apa maksud dia, dalil dia apa benda, hikmahnya boleh kita fahami. Sikap kita terhadap takdir, itu yang perlu kita pelajari. Kalau kita belajar tentang takdir ini dari aspek maksud dia, dalil dia, itu bahasan ilmu usuluddin. Kemudian kalau kita belajar pula dari segi hikmah, sikap kita terhadap takdir, itu bahagian tasawuf. Jadi ilmu syariah, usuluddin syariah dan ilmu usuluddin, ilmu fiqh atau syariah ni dan tasawuf ni, dia ni berekes sekaligus. Cuma ulama-ulama pecahkan dia supaya kita senang belajar, senang nak cam. Bahagian akidahnya, bahagian aspek mana, bahagian fiqhnya aspek mana, bahagian aspek mana. Padahal benda tu dia sekali dalam perkara dalam urusan keagamaan dia gaul sekali. Dia gaul sekali. Contohnya dalam masalah takdir ni lah. Keyakinan tentang takdir itu, maksud takdir, keyakinan dalil itu bahagian usuluddin. Kemudian bahagian pelaksanaan kita, tindakan kita, usaha kita, itu bahagian fiqh pula. Sikap kita, adab kita, sudut pandang kita terhadap takdir ni pula bahagian tasawuf. Tiga-tiga duduk situ belaka. Jadi Allah Ta'ala menyesatkan sesiapa yang dikehendaki dan memberi hidayah, petunjuk pada sesiapa yang dikehendaki. Hak dia belaka, bahagian hakikat sebenarnya. Jadi bahagian hidayah, bahagian memberi hidayah, bahagian menyesatkan, itu memang dia urusan Allah Ta'ala belaka. Dialah Al-Hadi yang memberi hidayah, Al-Mudillu yang menyesatkan. Itu kalau kita tengok dalam Al-Asma' Al-Husna, kita akan temu nama-nama ni yang memperlihatkan kepada sifat dia, melihatkan kepada perbuatan dia itu, memberi hidayah, menyesatkan. Cuma ada isu yang berkait dengan perkara ni lah. Kadang-kadang berlaku kekeliruan juga. Puncanya kerana tidak dapat membezakan mana bahagian hakikat, mana bahagian hakiki, mana bahagian majazi. Maka oleh kerana tak dapat nak beza ataupun tak dapat melihat aspek ini, maka timbul kecelaruan dalam menilai beberapa perkara. Maaf saya beritahu dulu, timbul isu bila ada orang, sekelompok orang, tak kira lah siapa-siapa dia pun, yang menyatakan bahawa salawat syifa itu sebagai syirik, ada mengandung unsur syirik dan sesat. Masya Allah. Ulama-ulama sudah sekian lama mengamalkan salawat-salawat seperti ini. Adat katalah, pukulan adat kata, ulama-ulama kita ni seolahnya tak tahu langsung tentang syirik-syirik itu. Kalau seorang dua boleh tahan lah. Mungkin kalau ada seorang dua je yang lain kita buat, orang lain tak ada. Ini rata-rata. Saya pergi ke Morocco dulu. Morocco dekat-dekat dengan tempat kita ni. Kita dengar ulama dia baca selawat ni. Masya Allah. Ulama-ulama dia. Kita ingat ke Malaysia ni je kumpulan Harundin saja. Almarhum Tuan Gua Datuk Harundin tu mengajarkan selawat syifa untuk tujuan perubatan tu dan sebagainya. Kita ingat ke kelompok tu je baca selawat ni. Rupanya sampai ke Morocco, ulama-ulama dia pun baca. Dan ramai lagi alim-alim kita, hak kita tahu, hak kita tak tahu yang baca salawat-salawat ni. Jadi adat kata kalau sejumlah tu adat kata hukum akal kita lah. Takkanlah tak tahu seorang benda ni ada unsur syirik dan kufur. Seolahnya gitu. Itu dari segi hukum akal dululah. Tapi saya nak beritahu punca yang jadi macam tu kerana berkait ini satu isu yang sebenarnya lari sikit lah daripada bahasan kita ikam ini, tapi berkait. Saya nak beritahu bila dikaitkan di sini, Allah yang menyesatkan, Allah yang memberi hidayah. Jadi kita kena faham bahawa bila perkara ini dinisbahkan kepada Allah, itu dinamakan hakiki, hak sebenarnya. Tapi perkara ini boleh dinisbahkan kepada makhluk atas jalan majazi.
Bila aspek ini tidak dipandanglah jadi keliru dan menilai, terutamanya menilai selawat tadi tu. Baik, selawat syifa, kalau orang biasa dengar, orang biasa amalkan tu, kita akan dengar ucapan-ucapan ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha. Kalau kita terjemah, wahai Tuhanku, bersalawatlah kepada Nabi Muhammad atau ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai tibbil qulub. Tib ini penyembuh kepada hati, penyakit hati. Jadi aspek ini rupanya dinilai oleh setengah orang sebagai aspek syirik. Tibbil qulub, penyembuh kepada penyakit hati. Dia kata atas dasar apa? Dia kata penyembuhnya Allah Ta'ala saja, bukan Nabi. Jadi kalau kita kata Nabi itu penyembuh ini, berarti ada makna syirik. Inilah aspeknya. Rupanya situ rupanya. Dia kata salawat ni mengandung unsur syirik. Rupanya tak dapat memahami aspek yang saya sebutkan tadi. Mana hakiki, mana majazi. Bahawa ternyata bahawa perkara ini aslinya dinisbahkan kepada Allah, itulah hakikinya. Tapi boleh dinisbahkan kepada makhluk atas jalan majazi. Sebab apa saya kata macam tu? Dua-dua tu ada dalam Al-Quran belaka. Dalam satu ayat Allah Ta'ala berfirman, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Engkau wahai Muhammad tidak dapat beri hidayah kepada orang yang kau kasih. Tapi Allah Ta'ala lah yang memberi hidayah kepada sesiapa yang dia kehendaki. Ini hakikat sebenarnya. Bahawa selain daripada Allah Ta'ala tak ada dapat beri hidayah. Termasuklah Nabi Muhammad sebelum-belum makhluk. Dinafikan. Hanya Allah. Ini atas jalan hakikat sebenar. Tapi jangan lupa ayat Al-Quran ada ayat lain lagi. Wa innaka la tahdi ila siratin mustaqim. Ayat lain, dan engkau wahai Muhammad benar-benar, takkid tu la tahdi, benar-benar dapat menghidayahkan ke jalan yang lurus. Jadi perkataan yang digunakan pertama, ayat pertama nafi, la tahdi. Ni la tahdi, benar-benar. Cuma bila kita terjemah kod Melayu jadi lain lah, tapi kod Arab satunya negatif, satunya positif. Kod Arab. Tak apa jadi gitu. Bila kita terjemah kod Melayu tak nampak lah. Bahasa Melayu kita ni, tapi kod Arab satunya negatif, satunya positif. La tahdi itu menafikan, tidak dapat beri hidayah. Tapi ayat yang kedua, la tahdi, positif, betul-betul berlawang terus tu. Benar-benar dapat memberi hidayah ke jalan yang lurus. Wah ni yang jadi gini ni. Aspek-aspek ni lah kadang-kadang. Maka ulama menjelaskan bahawa aspek pertama tu hakikat keyakinan sebenar, aspek hakikinya Allah Ta'ala memberi, tak ada orang lain. Tapi aspek yang kedua tu disebut sebagai aspek majazi ataupun sebab kepada hidayah. Itu kefahaman, tapi teks Arabnya, ungkapan Arabnya serupa je. Satunya la tahdi, yang kedua la tahdi. Kod Arabnya. Cuma bila kita terjemah, kita hurai kod Melayu, jelaslah perkaranya. Jadi sekarang berkait dengan tibbil qulub ni serupalah. Kalau kita anggap itu sebagai tibbil qulub, sebagai jalan hakiki, memang syirik lah. Tapi perkataan ini difahami oleh orang yang mengamalkannya sebagai menjadi sebab kepada sembuhnya penyakit hati. Yakni Nabi Muhammad tu sendiri dengan berkat dia, dengan ajaran dia, bawa dia tu menjadi sebab kepada sembuhnya penyakit hati. Atau dengan mana tu kalau kita terjemah kat Melayu? Timbul kecelaruan ni, inilah perkaranya kerana tak dapat melihat dua aspek ini, aspek hakiki dan majazi yang harus dinisbahkan kepada makhluk atas jalan majazi tadi tu. Dan benda ni ada dalam Al-Quran. Dan banyak lagi lah hal-hal lain yang seperti ini. Kalau kita tengok dalam beberapa ayat yang lain, ada sifat-sifat yang menjadi asma' Allah Ta'ala. Tapi dinisbahkan kepada Nabi. Laqad ja'akum min anfusikum rasul, ja'akum azizun alaihi ma'anitum harisun bil mu'minina raufur rahim. Bil mu'minina raufur rahim. Rauf, rahim, dua-dua ni kita akan temu dia dalam Asma'ul Husna. Sedangkan dalam ayat yang saya sebut tadi tu, disifatkan kepada Nabi. Jadi kita nak kata benda ni syirik ke macam mana? Inilah perkaranya. Jadi kena faham konsep tadi tu. Benda ni disebabkan kepada Allah jalan hakiki. Tapi bila disebabkan kepada makhluk, orang faham itu jalan majazi, jalan asbabnya.
bukan hakikinya. Dan ini boleh berlaku. Boleh buat macam tu. Allah memilih sendiri dengan ilmu dan kebijaksanaannya. Manusia tidak berhak bertanya, mengapakah atau bagaimana terhadap kebijaksanaan Allah. Inilah aspek yang kita ni dilarang daripada membahaskan persoalan takdir. Yang ni tentang rahsia keadilan Allah tu di sebalik takdirnya tu. Hak tu Allah Ta'ala tutup ruangan dapat memahaminya daripada akal kita ni. Sebab tu syarak memberitahu kita supaya amsiku, diam, stop, jangan bercakap, berhenti situ. Aspek ni kita dilarang. Ada pun aspek-aspek lain seperti yang disebutkan tadi tu memang disuruh. Bahkan ada aspek yang wajib kita bahaskan dia, kita mengaji, kita belajar dan kita huraikan dia tu. Jadi aspek tertentu kita dilarang. Jadi kalau ada orang cuba membahaskan ini, maka timbullah kecelaruan. Yang timbulnya mazhab Qadariyah, Jabariyah ni puncanya kerana dia langgar pagar ni lah ni. Timbul Jabariyah, timbul Qadariyah, langgar bahagian ni, pagar ni dilanggar. Hak ni terbabah pagar tang kanan, hak ni terbabah pagar tang kiri. Masuk gaung belaka dua-dua. Na'udzubillahi min zalik. Allah berfirman, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Surah Al-Anbiya ayat 23. Artinya, Allah tidak dapat ditanya tentang apa yang dijadikan, yakni yang dibuat. Dan semua makhluk akan ditanya tentang amal perbuatan mereka. Jadi, apa yang Allah Ta'ala buat itu tidak akan ditanya. Bahagian tu tidak ada pertanyaan sebab Allah yang maha kuasa, yang maha berkehendak, yang maha bijaksana, maha adil, dia buat dan tidak ada yang akan tanya perbuatan dia tu. Kita diberitahu macam tu. Tapi yang akan dipersoalkan adalah kita ni sebagai makhluk ciptaannya yang disuruh, yang ditaklifkan dan yang ditaklifkan dengan perintah-perintah syarak, sejauh mana kita laksanakan dia itu, bahagian tu kita akan ditanya. Kita akan dihisap. Maka demikianlah kalam hikmat Syekh Ibn Atta yang ke-184 yang pada asasnya isu penting yang dibahaskan di sini adalah berkaitan dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalam hikmat yang ke-184 ni memang agak cenderung berat kepada masalah usuluddin. Cuma didatangkan di sini oleh Syekh Ibn Atta untuk menjelaskan lagi apa yang sudah dijelaskan sebelum ini berkaitan dengan ajaran mengenai prinsip kita berdoa itu adalah prinsip ubudiyah. Bukan kita kaitkan dia dengan ketentuan kejadian yang akan terjadi itu. Jangan sampai kita cenderung ke arah itu. Baik, kemudian kalam hikmat Syekh Ibn Atta yang ke-185. Kata Syekh Ibn Atta, Rubama dallahumul adabu ala tarki talabi i'timadan ala kismatihi washtighalan bizikrihi an mas'alatihi. Ada kalanya seseorang arif terdorong oleh rasa adab dan menyerahnya kepada kebijaksanaan Tuhan. Ia tidak minta apa-apa kepada Tuhan kerana berserah dan merasa puas dengan bahagian pemberian Allah dan kerana sibuk berzikir sehingga tidak sempat minta-minta. Inilah antara isu-isu yang selalu disalahfahami oleh segolongan orang, termasuklah golongan alim ulama di kalangan ulama-ulama kita lah. Dan inilah antara isu-isu yang dengannya kitab hikam ini telah dilabelkan sebagai sesat. Ni. Kerana berlaku salah faham. Kita kena perinci tengok molek. Sebab tasawuf ini, kitab hikam ini dia ibarat agak macam saripati.
saripati yang diambil daripada ajaran-ajaran Al-Quran dan hadis, yang lalu diambil saripatinya dikumpulkan di dalam kalam-kalam hikmah. Sebab itu disebut hikmah. Kalam hikmah yang diambil, yang diperah daripada ayat Al-Quran dan hadis. Lalu diungkapkan, dijelaskan dalam bentuk kata-kata yang ringkas, padat dan menyentuh. Itu sebenarnya hikmah. Jadi kalau kita tak faham kedudukan hikmah tu, mungkin kita anggap kita ni jauh daripada Quran dan hadis lah. Sama macam kita pergi pasar lah. Kita pergi pasar hari ni, kita tengok mentega tu, itu saripati orang ambil daripada susu. Orang ambil dah. Jadi orang faham kedudukannya, orang tahulah benda ni punca mari mana. Tapi mungkin satu hari ni, bila manusia tak kena dah lembu ni, tak kena dah lembu, susu lembu lebih lagi, tengok mentega ni tak tahu mari mana dah. Lalu dia tak kait langsung dah dengan lembu ni. Mari mana mentega ni? Mari daripada telur ayam ke benda pula ni. Mungkin akan berlaku satu hari bila manusia tak kenal dah. Lembu ni tak kenal dah, susu lembu tak kenal dah. Tapi hari ni orang tahu lagi mentega ni mari dia benda tu. Orang ambil siap dah, makan sedap. Nak buat bukan senang. Ambil bersih makan. Tapi satu hari mungkinlah berkemungkinan bila tak ada dah setengah negara tu mungkin lembu tak ada dah. Orang makan siap berlaku dalam bandar. Tak kenal lembu Kuba, tak kenal. Tahu pasar tu. Jadi satu hari mungkinlah saja anda yang mungkin tak berlaku. Tapi nak kabarnya itulah tamsilannya. Satu hari mungkin orang akan tak kait dah mentega ni dengan lembu tu. Sebab tak tahu dah benda tu lah. Sebab kerana terpisah jauh. Maka kalam hikmat pun berlaku nasib yang sama. Syekh Ibn Atta' memerah Al-Quran dan hadis tadi itu, mengeluarkan kalam hikmah tasawuhnya itu, lalu dicurahkan dalam kitab ni. Tapi perahan-perahan dia itu agak halus. Macam mentega tadi itu halus. Jadi orang yang mungkin mengaji secara kitab-kitab yang besar, yang mendalam tu dapat mengembalikan dia kepada nas-nas asal tu, Al-Quran dan hadis tu. Tapi bagi orang yang tak mahir sangat ni, mungkin tak nampak lah. Sehingga akhir kali dia anggap benda ni satu kalam ulama' yang tak ada kaitan dengan Quran dan hadis. Mungkin akan sampai macam tu. Baik. Jadi apa artinya? Syekh ni kata ada kalanya tuntutan adab. Ini persoalan adab. Jadi tasawuf ni tak lari daripada adab. Kita ni sebenarnya dalam melaksanakan menghayati agama kita ni, kalau ada adab menjadikan pelaksanaan agama kita tu menjadi lebih kukuh, lebih mendalam. Itu tasawuf sebenarnya. Dia akan menguatkan akidah tauhid, dia akan memurnikan pelaksanaan fiqhnya. Kalau tak ada aspek adab dan tasawuf ni, dia akan jadi kerah kejung. Kalau tayar mati. Bandingkan mudah. Kalau tak ada tasawuf. Tayar mati. Bergata, sakit. Sakit habis punggung-punggung. Ibaratnya gitulah. Tak ada kehalusan dia. Keyakinan itu keyakinan yang statik, yang berupa tasdik saja, tapi tidak ada zauq dan rasanya tak timbul. Tak ada tasawuf. Demikian juga pelaksanaan hukum-hukum fiqhnya itu. Pelaksanaannya tak ada aspek-aspek ubudiyahnya. Aspek-aspek pengabdian diri, merasa kemanisan ibadah tu tak ada. Bahkan dia jadi hukum-hukum yang beku. Perintah-perintah yang sifat kaku dan seumpamanya. Ini tasawuf ni akan memberi warna kepada keyakinan tu. Keyakinan yang akan tumbuh menjadi sesuatu yang dirasai benarnya tu. Yang dirasai kebenaran keyakinan itu. Ada zauqnya. Ada kemanisannya seperti yang ditakbir dalam hadis Nabi. Zaqa ta'mal iman. Akan merasai rasa iman tu. Jadi iman ni bila ditumbuh, dia mencengkam molek kalon hati, dia akan membuahkan zauq dan rasa ni. Itu bahagian tasawufnya. Jadi ilmunya, amalannya itu untuk ke arah itu. Demikian juga amal-amal syariah. Amal-amal hukum-hukum fiqhnya tu. Jadi bahagian tasawuf tu, sehingga kita laksanakan sesuatu amalan kita itu ada khusyuknya, ada hadir hatinya, ada pertimbangannya. Kadang-kadang kalau tidak ada aspek tasawuf ni, amalan kita jadi kaku lah. Sembahyang capun nebeng lah. Tapi buat juga. Buat atas dasar kerana perintah Allah Ta'ala. Tapi kemanisan tu tak rasa. Ubudiyah sebagai hamba Allah melaksanakan semua itu sebagai penghambaan diri tu tak timbul kadang-kadang. Tapi laksana juga atas dasar perintah Allah Ta'ala. Molek dah dari aspek tu. Daripada meninggalkannya, mengabaikannya, tidak melaksanakannya. Cuma tasawuf ni menjadikan sesuatu itu lebih bererti lagi.
Kalau melaksanakan hukum-hukum perintah-perintah Allah Ta'ala tu ada unsur-unsur. Kadang-kadang ada hukum-hukum yang bersifat ukubah, menjatuhkan hukum. Kalau kita ni ikut fiqh saja, capurnya balas dendam pun ada. Laksanakan hukum capur ngegerang. Gerang. Itu tak ada bila tak ada tasawuf. Tapi kalau ada tasawuf, dia ada unsur-unsur. Unsur-unsur apa dilaksanakan ini atas dasar pengajaran takdib supaya dia jadi lebih baik. Tapi hukumannya itu sebagai hukuman lah. Tapi dalam ni tu prinsip dia tu, laksanakan dia tu, dorongan dia tu supaya nak betulkan dia, nak baiki dia supaya jadi dihukumkan ni supaya dia berubah jadi lebih baik. Tu ada dorongan tu, itu tasawuf. Kalau tidak, capur ngegerang kita ni. Capur nak balas dendam, capur ngegerang, capur belaka tu. Itu. Tapi pelaksanaan yang sama je. Yang kita rotang anak kita ada buat ibadah. Ada orang rotang kena gerang. Sampai bilu habis. Seorang tu rotang tu sekiranya untuk mendidik dia supaya jadi lebih baik. Ada dorongan dalam hati. Itu bahagian tasawuf. Menjadikan penghayatan kita terhadap agama ini menjadi lebih bererti, lebih bermakna. Jadi adab. Tapi malam ni mungkin pendek sikit lah kuliah kita sebab awal. Mungkin dimulakan lambat sikit tadi tu dan rasanya telah masuk waktu insya'. Jadi kita berhenti setakat ni dulu dan insya-Allah akan bersambung kuliah pada minggu-minggu yang akan datang. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.